hina sangat ke tudung labuh? Aku sekadar nak meluah kesedihan yang telah lama terbuku di hati. Aku berumur lewat 30-an dan masih bujang. Ada kerjaya yang stabil, dah ada rumah dan kereta, dan aku ada wang simpanan. Sebab setiap bulan separuh gaji memang direct debit masuk ke tabung haji. Orang luar nampak hidup aku indah sebab selalu pergi travel. Tapi hakikatnya hidup aku sunyi. Aku mengembara seorang diri. Kadang-kadang dengan kawan, tapi nak ajak kawan pun susah sebab diorang pun tak berduit sangat. Tambahan pula kawan-kawan aku pun dah berkeluarga. Masa umur 20-an dulu bolehlah aku relax tak kahwin lagi. Aku pun tak rushing soal jodoh. Aku sangka mungkin jodoh aku lewat sikit. Tapi dah nak masuk 40-an ni, aku dah mula stres sebab bila fikir soal anak, nak dapat anak nanti susah. Lepas tu risiko untuk kesihatan lagi. Jadi dah sampai saatnya aku di fasa kemurungan kerana masih menjadi andartu di usia begini. Seawal usia 20-an, aku dah usaha berbagai cara untuk cari jodoh. Tapi entah kenapa aku selalu ditakdirkan untuk berjumpa dengan kekasih, tunang dan suami orang. Semenjak belajar lagi, classmate aku hampir semuanya perempuan. Hidup aku dari kecil memang jarang dikelilingi lelaki. Dah masuk dunia kerja pun ada beberapa kerat je lelaki. Tu pun suami orang. Kawan-kawan selalu cuba nak jodohkan aku dengan rakan-rakan diorang. Tapi end up aku sentiasa kena ghosting. Tak tahulah kenapa, tapi benda ni memang buatkan aku stres. Entah berapa kali dah aku kena reject. Tak terkira dah rasanya. Lebih 30 kali aku kena reject. Kalau nak dikira seumur hidup. Aku sejak lewat 20-an lagi, makcik-makcik selalu je berkenan dengan aku. Jiran-jiran berebut nak jadikan aku menantu. Kawan-kawan mak aku pun selalu risik aku sebab nak jadikan menantu. Kata mereka aku ni wanita solehah. Mungkin itu sekadar pandangan mata kasar mereka. Mungkin sebab penampilan aku yang sentiasa berpakaian sopan dan bertudung labuh bidang 50-55 ni. Aku tak nafikan aku juga peramah dan pandai je bergaul dengan makcik-makcik. Dari rupa paras, aku rasa aku biasa je. Tapi makcik-makcik yang berkenan nak jadikan aku menantu tu cakap aku cantik. Mungkin cantik di mata makcik, tapi tidak untuk anak-anak makcik. Setiap kali aku cuba nak dijodohkan, mesti makcik ni akan bawa anak-anak diorang jumpa aku di mana-mana majlis. Oh ya, aku sangat aktif dalam komuniti aku. Kiranya aku ni agak terkenal jugalah di kawasan komuniti aku ni. Bayangkan makcik-makcik ni semua excited nak bermenantukan aku. Tapi bila aku dibawa berjumpa anak-anak mereka, first impression diorang sangatlah menghambarkan. Mula-mula conversation diorang akan tanya pasal aku. Tapi soalan pun soalan terpaksa. Aku pula yang banyak bercakap. Aku dah nampak dah betapa hambarnya conversation kami. So aku dah boleh agak apa endingnya. So lepas je aku beredar, aku terdengarlah perbualan makcik tu dan anaknya. Anak dia cakap, lawa tu lawa tapi tak minat lah perempuan tu labur. Aku yang dengar ni tersentak. Apa salah tudung aku? First time terkena begitu, aku fikir, oh mungkin sebab dia fikir perempuan tudung labur ni kolot. Atau dia yang terlalu moden. By the way, aku bukanlah perempuan tudung labur jahit tengah tu. Aku masih pakai bawal dan reti jugalah berfashion. Kadang-kadang ada juga aku pakai shawl. Aku pun still pakai light makeup macam sedikit bedak dan lipstick. Aku bukanlah wanita konservatif sangat. Aku masih wanita moden. Cuma aku selesa berpakaian yang longgar dan menutup aurat. Second time kawan mak aku bawa anak lelaki dia datang rumah aku. Makcik ni memang minat betul dengan aku. Dia selalu belikan hadiah untuk aku. Mula-mula reaksi anaknya nampak positif. Senyuman dia sangat manis dan dia pun malu-malu juga dengan aku. Tapi mak aku dan mak dia bagi kami ruang untuk bersembang. So, aku pun sembanglah dengan dia. Sembang santai je. Lepas tu dia nampak berminat dengan aku sebab minta nombor. Lepas tu kami pun bermesej. Dan bila tengah chat tu nampak dia berminat dengan aku. Tapi cuma bertahan dah sebulan je. Sebulan je kami berchatting. Lepas sebulan terus aku kena ghosting. Pedih Mat. Aku ingat lagi lepas sebulan aku tanya mak aku, kenapa anak kawan dia tu senyap je? Kata maknya mungkin dia tengah stres kerja. Tutup lepas 5 bulan menyepi, dia hantar kad jemputan kahwin. Mak lelaki tu datang rumah aku nangis-nangis bagi tahu dia tak restu pun anak dia nak kahwin dengan perempuan tu. Tapi sebab anak dia dah tergila ke perempuan tu, so terpaksalah dia bagi restu juga. Diorang baru je kenal 2 bulan, lepas tu terus ajak kahwin. Bila tengok wife lelaki tu, aku rasa terpukul sekali lagi. Sebab wife lelaki tu free hair dan seksi. So aku assume, oh, dia suka yang seksi. Faham? Tak lama lepas tu, kawan lama mak aku kontak tanya aku dah berpunya ke belum. Kes yang sama, makcik tu berkenan dengan aku. So dipendekkan cerita, anaknya tak berkenan dengan aku. Sebabnya, dia kata aku terlalu baik untuk dia. Penat dengan semua makcik-makcik ni, akhirnya aku usaha cari jodoh sendiri melalui website cari jodoh. Mula-mula buka akaun pun aku dah dapat banyak mesej.
So maksudnya aku ni tak adalah hodoh sangat kan. Sebab kadang-kadang aku terfikir juga, hodoh sangat ke aku ni sampai tak laku-laku. Basically ramai message aku di platform cari jodoh, tapi bila ajak jumpa banyak betul alasan. End up kena ghosting. Aku ni tak minat nak message sampai 5-6 bulan macam tu. Nak juga jumpa kena batang hidung kan. Tapi itulah, mungkin aku ni hanya tempat persinggahan mereka. Kawan-kawan lelaki yang dah kahwin pun bersungguh nak kenalkan aku dekat kawan dia orang. Tapi itulah, jawapan yang sama. Diorang rasa diorang tak layak untuk aku dan diorang cakap aku baik sangat. Dah tu diorang nak perempuan jahat ke macam mana? Sedihnya aku. Tuk-tuk kawan diorang tu kahwin dengan perempuan seksi juga. Sampai satu tahap, aku rasa perempuan bertutup litup macam aku ni susah nak dapat jodoh. Yang seksi terdedah tu juga ialah aku. Aku pernah terfikir nak free hair. Ya, aku pernah terfikir begitu. Mungkin lelaki nak tengok kecantikan sebenar aku, baru diorang boleh suka dekat aku. Sebab honestly aku rasa aku lawa bila free hair. Kalau pakai short skirt pun aku rasa aku lawa daripada perempuan-perempuan lain. Tapi mujurlah iman aku masih kuat. Aku teruskan pencarian jodoh aku. Doa pun dah, solat hajat pun dah, minta doa ibu bapa pun dah. So akhirnya aku tawakal aje lah. Kalau jumpa lelaki baik, aku fikir aku nak approach je. So satu hari tu aku terjumpa seorang lelaki waktu berkursus. Dan dia ni bujang lagi. Baik dan kenalah dengan tes aku. Aku pun approach lah dia sembang-sembang. Lepas tu bertukar nombor. Lama jugalah kita orang ber-WhatsApp kan, lebih 3 bulan. Dan sepanjang ber-WhatsApp tu ada jugalah dia tanya, orang cantik macam awak ni takkanlah tak ada yang nak. So aku jawab je lah, memang tak ada. Tapi dia tak percaya. Lepas tu dia ada joke aside, kalau betul tak ada, saya nak. So aku happy jugalah kan, walaupun aku tak pasti dia serius ke bergurau. Masa tu aku rasa happy sangat sebab finally ada juga yang berkenan dengan aku. Dia selalu message aku dulu. Kalau lambat balas mesti dia risau. So at last ada juga orang yang cakna dengan aku kan. Lepas tu tiba-tiba aku tengok dekat muka buku, dia baru je kahwin 2 hari lepas. Cis, celaka punya lelaki. Dia melayan aku sweet macam lah dia tu single. Tapi rupanya selama ni dia memang tunangan orang. Kesian isteri dia langsung tak tahu pasal dia duk bermesej dengan aku. Dah lah dia pernah cakap dia plan nak kahwin dengan aku tahun depan kalau ada jodoh. Menyendiri lagi aku jawabnya. So dipendekkan cerita, dah bermacam lelaki aku jumpa tapi tak ada satu pun yang sangkut. Tak ada yang pernah serius untuk jumpa parents aku. Ada lelaki ni aku kenal daripada kawan mak aku. Aku tanya dia kenapa dia tak minat dekat aku. Lepas tu dia jawab dia tak minat sangat perempuan tu labur. Sebab yang pertama dia pun tak alim sangat. Dan yang kedua dia rasa aku terlalu baik untuk dia sebab dia sendiri nakal dah banyak dosa. Dan yang ketiga dia cakap dia takut dia tak boleh jadi suami yang baik. Takut aku pula kena bimbing dia. Apa boleh dikata. Begitu rupanya persepsi lelaki ya. Patutlah dekat office aku ni ada seorang lelaki baru masuk kerja. Dia ni bujang lagi, muda sikit je daripada aku. Ada satu hari tu geng lelaki duk sembang pasal jodoh dengan dia. Weh, kau minat perempuan macam mana? Lepas tu pekerja baru tu cakap yang baik dan ngam dengan aku. Lepas tu lelaki lain menyambut lah. Weh, kau kalau nak cari wife jangan cari tudung labur dan alim sangat. Cari biasa je. Kalau jenis tudung labur ni susah weh. Lepas kahwin nanti serba-serbi tak boleh. Itu tak boleh, ini tak kena, itu haram, ini haram. Aku yang terdengar perbualan diorang tu terus rasa sentap Rupa-rupanya lelaki yang cakap tu tadi bini dia memang tudung labur. Mula-mula aku tak faham kenapa dia macam mengutuk sangat bini dia. Rupa-rupanya dia ni memang jenis yang suka usyawek. Lepas tu suka sembang benda-benda yang tak bagus kan. Bini siapa je tak marah. Dah lah suka sembang lucah. Tak padam betul dia dengan wife dia yang ustazah tu. Ending dia, aku masih gagal cari jodoh. Tak tahulah ini memang suratan hidup aku atau jodoh aku yang masih sesat. Sejujurnya, aku pernah depression tahu pasal jodoh ni. Sebab aku pernah dengar kawan kerja lelaki yang gelarkan aku andartu dan perempuan tak laku. Terngiang-ngiang gelaran tu di telinga setiap hari. Sampai aku pernah berkurung dalam rumah 2 minggu. Minta cuti annual leave. Dan tak nak jumpa orang sebab aku rasa malu dan hina sangat jadi andartu ni. Mak ayah pun bising dah. Anak dia yang seorang ni tak kahwin lagi. Aku pernah berbaring atas katil dan rasa tak nak bangun. Aku pernah menangis banyak hari sambil berbaring. Aku pandang je siling. Aku soal diri sendiri. Kenapa tak ada siapa nak aku? Aku nak bangun pun malas sebab tak ada semangat nak hidup. Dan lagi sadis, aku ni sukakan budak-budak. Imagine lah terseksanya batin aku tengok baby dan budak. I wish I have my own kids. Aku pernah suarakan hasrat untuk ambil anak angkat dekat parents. Tapi mak bapak aku menentang habis-habisan. Diorang cakap diorang takkan iktiraf baby yang bukan darah daging diorang. Bukanlah bermakna diorang tak suka anak orang. Cuma mak aku cakap dia risau dia tak boleh bersikap adil dekat cucu-cucu dia. Takut layanan nanti tak sama. Sebab benda gitu kan bukan boleh kontrol. Kadang-kadang tak sedar. And now I'm having mental breakdown again. Kalau kahwin this year, adakah aku masih boleh mengandung? Tapi mana aku nak cari lelaki? Takkan nak pergi mengorat lelaki random kat tepi jalan. Terdesak punya aku nak berlaki sampai aku selalu pergi masjid nak cari suami. Tapi yang aku jumpa semuanya suami orang. Takkanlah aku nak jadi perampas kebahagiaan wanita lain.
Doakanlah aku dapat jodoh idaman aku tahun ini ataupun tahun depan. Penat membujang ni.